Kehidupan diibaratkan sebagai satu bilik darjah dan kitalah pelajarnya. Ini bermakna kehidupan tidak akan pernah habis dengan ilmu pengetahuan. Jadi, inilah situasi kita sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Hisham. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal dari Parit Bunta, Perak. Saya anak kedua daripada 3 adik-beradik. Saya kini belajar di Universiti Sains Malaysia dalam jurusan Pendidikan TESOL Bahasa Inggeris. Saya ingin menggapai cita-cita sebagai seorang guru bahasa Inggeris yang mempunyai aspirasi untuk mengubah persepsi anak murid kita betapa mudahnya bahasa Inggeris dan tidaklah susah seperti yang digembar-gemburkan. Ikan arwana, ikan pari, tangkap satu di tengah bahari. Malu rasanya perkenalkan diri kerana diriku seindah bidadari. Selamat pagi semua, nama saya Puvaneshwari anak perempuan Selok Kemaret. Saya berumur 21 tahun dan sekarang tengah belajar sebagai pelajar tahun 2 TESOL di Universiti Sains Malaysia. Aku bakal seorang guru. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga tersentuh hati. Nama saya Nur Izian Atirah binti Asman. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal dari Macan Kelantan. Saya merupakan anak bongsu dari 4 adik-beradik dan saya juga merupakan bakal seorang guru. 0.77. Kau pakai apa? Kau pakai phone Ya Prof. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer Prof. Kau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapak kau kerja apa? Tak kerja Prof. Mak kau kerja apa? Dah tak ada Prof. Mak kau dah tak ada. Bapak kau tak ada kerja. Ya Prof. Kau tak ada adik-beradik? Ada Prof. Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lain je pakaian. The most important, the computer is very very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Selamat pagi, Cikgu Nais, Cikgu Izian, apa khabar? Pagi Cikgu Nabil. Okey, so kita berbincang hari ni sebab macam kita tahu kat sekolah kita ada ramai pelajar-pelajar yang berstatus B40. Jadi saya ajak Cikgu Nais, Cikgu Izian hari ni macam mana kita nak bincang cara, saya nak minta pendapat cikgu-cikgu macam mana kita nak memperkasakan status sosial, status ekonomi pelajar-pelajar kita yang berstatus B40 ni. Cikgu Izian ada apa-apa cadangan? Saya berpendapat bahawa cikgu memainkan peranan yang sangat penting lah dalam pendidikan. Dan antara cara yang boleh guru laksanakan untuk memperkasakan status sosial pelajar B40 ini adalah dengan mengadakan kelas intensif ataupun kelas tambahan secara percuma. Kerana saya percaya bahawa setiap guru dalam kelas tu tak mampu untuk memberi perhatian yang sama rata kepada semua pelajar. Jadi dengan adanya kelas intensif secara percuma ini, guru dapat memberi fokus ataupun perhatian mereka kepada pelajar mereka ni dengan bersemuka ataupun dengan lebih baik lah orang kata. Betul. So apabila student ni dapat perhatian yang sepenuhnya daripada guru, mereka dapat memahami pembelajaran tu dengan lebih baik. Kalau lebih baik, mereka faham apa yang diajar dengan lebih baik, mereka sudah tentulah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Kalau dapat keputusan yang cemerlang,
peluang mereka untuk mendapat penempatan di mana-mana universiti yang mereka inginkan tu tinggi. Jadi bila mereka mendapat penempatan di universiti dan telah tamat belajar di universiti, mereka boleh menceburi dalam mana-mana peluang pekerjaan yang mereka suka dan sekaligus dapat meningkatkan status sosial mereka. Jadi apa pendapat Cikgu Pada Nabil? pendapat saya, apa yang Cikgu Izian kata tu memang betul. Sebab apa, tambahan pula sekarang ni kos taraf hidup tinggi. Betul. Kos taraf hidup tinggi. Jadi untuk ibu bapa dalam keluarga yang berstatus B40 ni nak hantar anak ke kelas tambahan memang agak membebankan. Betul. Jadi memang satu cadangan yang baik untuk kita buat kelas intensif untuk pelajar kita secara percuma. Sebab dengan kelebihan yang diberikan kepada kita, boleh mengajar dia orang, tapi secara percuma itu memang mulia lah. Satu lagi, pelajar takkan rasa terbeban sebab mereka tahu dengan cikgu mereka sentiasa ada untuk mereka. Jadi apa yang mereka terlepas dalam kelas tu, mereka akan dapat menambah semula ilmu mereka dalam kelas tambahan. Jadi memang patut kita sediakan kelas intensif secara percuma untuk pelajar berstatus B40 ni bagi membebankan, bagi mengurangkan beban keluarga mereka untuk menghantar mereka ke kelas tambahan di luar, dan sekaligus kita boleh meningkatkan status sosial sebab apabila mereka berjaya mereka boleh masuk universiti dan memang sekaligus dapat meningkatkan status sosial. Jadi pada pendapat saya pula, sekarang ni kan kita zaman berteknologi, kita ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, dan kita cikgu-cikgu di pembelajaran zaman abad yang baharu ni, pada pendapat saya, kita boleh buat pengumpulan dana untuk pelajar-pelajar berstatus B40 ni. Betul tak? Sebab sekarang kita banyak tengok dekat Twitter, dekat TikTok, ada cikgu-cikgu yang mengumpul dana untuk pelajar diorang, bukan kerana sekolah tiada peruntukan, kementerian tiada peruntukan, bukan, tapi ini atas dasar membantu pelajar tersebut. Kerana pelajar berstatus B40 ni ramai, jadi tak semua kementerian dapat fokus. Jadi yang mana kita tahu, yang mana kita dapat bantu, kita dapat bantu. Dan orang ramai, orang Malaysia sangatlah bermurah, baik hati. Saya pernah tengok satu siaran langsung TikTok ni, cikgu ni tolong kumpul dana untuk pelajar dia, dan memang ramai yang menderma. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk kita bantu pelajar kita dari segi status ekonomi diorang. Maybe berkemungkinan untuk bagi diorang beli buku, beli pakaian, beli alat tulis. Jadi sedikit sebanyak kita dapat membantu mereka. Berkemungkinan tidak banyak. Jadi ada sedikit pun jadilah. Apa pendapat Cikgu Nesh? Saya setuju sangat dengan pendapat Cikgu Nabil. Seperti mana yang kita tahu, baru-baru ini ada satu sekolah di Negeri Sembilan, iaitu SJKT Ladang Bahau. Mereka juga mengumpul dana sebanyak 2,000. Walaupun duit itu macam tak banyak sangat, tapi mereka dapat beli laptop baru untuk sekolah dia dan membantu para pelajar dia untuk belajar ni. Seperti yang kita tahu, Ladang Bahau ni bukannya satu sekolah yang macam dekat bandar, dia satu sekolah yang kecil di luar bandar, tapi sejak COVID pandemik ni, dia dapat membantu, walaupun itu satu laptop, walaupun itu sumbangan yang sangat kecil, dia dapat membantu akademik para pelajar dan juga status sosial mereka. Seterusnya, kita juga boleh mengadakan program mentor-mentee untuk pelajar. Seperti mana yang kita tahu, program mentor-mentee ni dia dapat mewujudkan semangat kekeluargaan antara seorang guru dengan seorang pelajar. Betul. Bukan, pada pendapat saya, bukan semua pelajar yang rasa selesa berkongsikan pengalaman mereka di hadapan semua orang di depan kelas tu. Lagi satu, kalau program mentor-mentee one-on-one ni, mereka dapat menceritakan pengalaman mereka atau dari segi kewangan ataupun masalah yang mereka hadapi di rumah dekat guru tu ataupun mentor tu secara personal. Apa pendapat Cikgu Izian? Saya bersetuju dengan apa yang Cikgu Nash katakan. Saya percaya program mentor-mentee ni bukan sahaja dapat mengeratkan ataupun mewujudkan hubungan kekeluargaan dan sebagainya, tapi ia dapat memberi bimbingan kepada pelajar untuk sentiasa berada di atas jalan yang betul lah. Jadi antara langkah lain yang boleh diambil oleh seorang guru untuk memperkasakan status sosial pelajar B40 ini adalah dengan mengadakan program motivasi. Betul. So
Kebiasaannya dalam program motivasi ini penganjur diorang akan menyediakan pakar-pakar yang hebat dalam teknik belajar, teknik menjawab soalan dan sebagainya. Jadi apabila pelajar ini didedahkan dalam terhadap teknik-teknik tersebut, mereka dapat menjawab soalan seperti mana peperiksaan ataupun pemeriksa inginkan. Jadi mereka mendapat keputusan yang cemerlang, sekaligus mereka boleh sambung belajar di mana-mana universiti yang mereka inginkan dan meneroka mana-mana peluang pekerjaan, dan sekaligus dapat meningkatkan mereka punya status sosial itu sendiri. Jadi aku pendapat Cikgu Nabil. Betul. Seperti mana yang dikatakan oleh Cikgu Izian, bukan dari segi teknik belajar juga, penganjur juga, seperti mana kita lihat sekarang banyak menjemput pakar-pakar motivasi daripada segi keuangan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pelajar yang berstatus B40 ni banyak menghadapi masalah dan kesulitan dari segi keuangan. Jadi apabila pakar-pakar ini muncul dan mereka melakukan sesi soal jawab, jadi pelajar lebih nampak ke hadapan. Mereka punya pemandangan lebih terbuka luas, pemikiran mereka lebih mendalam mengenai topik-topik ini. Jadi sedikit sebanyak pelajar mendapat ilmu bahawa bagaimana mereka dapat mengubah status sosial dan status ekonomi mereka dari segi keuangan, dari segi belajar dengan betul dan daripada aspek-aspek lain. Selain itu, topik yang ataupun cadangan yang lain juga ialah sekolah ada melakukan program keusahawanan kan. Jadi apa kata kita libatkan lebih ramai pelajar, terutamanya yang berstatus B40. Kerana apabila kita terapkan semangat suka berniaga, suka mencari wang, minat mentaliti seperti ini dalam kalangan pelajar terutama yang B40, mereka akan lebih terbiasa dengan sentiasa ingin mencari wang, tapi dengan cara yang betul lah, dengan berniaga, dengan usaha. Jadi apabila ada program-program seperti hari keusahawanan, mereka berniaga, jual air ke, jual baju ke, tak apalah. Janji mereka ada idea bagaimana mereka dapat sedikit sebanyak mengubah status sosial dan ekonomi mereka sebagai pelajar B40. Sekaligus dapat membantu meringankan beban ibu bapa mereka. Apa pendapat Cikgu Nesh? Saya setuju sangat dengan apa yang Cikgu Nabil bagi tahu. Seperti mana yang langkah pertama yang Cikgu Nabil bagi tahu, pelajar-pelajar sekarang ni mereka sudah biasa dengan gadget. Jadi saya rasa kita boleh mencampurkan gadget dan juga keusahawanan. Di mana kita boleh, pelajar tu tak perlu lagi macam pergi dekat satu tempat macam dulu, macam berniaga, dia mereka menyorak, panggil orang untuk beli. Sekarang ni semua dekat online. Mereka boleh je macam walaupun mereka tak ada untuk perkhidmatan penghantaran, mereka boleh gunakan aplikasi-aplikasi untuk macam Shopee, macam GrabFood semua tu untuk meluaskan lagi bidang perniagaan mereka. Pada masa yang sama mereka dapat mengawal keuntungan yang betul lah. Betul. Lepas tu saya juga rasa dia sangat amat penting untuk kita mewujudkan satu persekitaran kelas yang kondusif kepada para pelajar. Seperti mana yang kita tahu, dalam satu bilik darjah ni bukannya pelajar B40 je belajar, dia ada juga M40, ada T20. Kita harus memastikan pelajar tu tak merasa rendah diri, tak ada keyakinan diri. Pelajar tu kalau boleh sebagai seorang guru, kita harus memastikan pelajar-pelajar tu berbuat perbincangan tu, bergaul bersama-sama. Lepas tu mereka boleh buat aktiviti yang melibatkan semua kumpulan, bukan sahaja macam pelajar B40 berada dalam satu kumpulan, T20 dalam satu kumpulan macam tu. Kita harus pastikan mereka bekerjasama untuk menguatkan hubungan mereka. Apa pendapat Cikgu Zia? Saya bersetuju kerana ia dapat merapatkan jurang antara pelajar tersebut. Cikgu Nabil? Dan bagi pendapat saya memang betul, sebab supaya mereka tidak rasa terasing dan sekaligus mereka punya aktiviti sosial tidak terbatas hanya kerana dia berstatus B40. Betul. Jadi terima kasih kepada Cikgu Izian dan Cikgu Nesh atas kesudian berbincang dengan saya hari ini. Kita tiga-tiga duduk kat sini berbincang, dan semoga apa yang kita bincangkan ni sedikit sebanyak dapat membantu pelajar kita yang berstatus B40 supaya status sosial dan status ekonomi mereka dapat diperkasakan. Jadi itu saja. Saya juga berharap bahawa pelajar daripada B40 tidak menjadikan ekonomi ataupun status B40 mereka sebagai salah satu alasan untuk tidak berjaya dalam pendidikan dan juga kehidupan mereka. Jadi semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat diguna pakai untuk terus memperkasakan pelajar-pelajar B40 kita. Jadi itu saja daripada kami. Kami bakal seorang guru.